Izinkan saya menceritakan sedikit satu kisah. Di satu khutbah Jumaat, seorang abang dia menghampiri saya. Dia berkata, "Saudara, apa yang baru kamu ceritakan tadi betul-betul mencocok hati saya." Saya bercakap mengenai kematian Khadijah radhiyallahu anhu, kematian Abu Talib, perkara yang serius. Saya duduk bersama dia. Saya berkata, "Tolong beritahu saya apa hal." Dia berkata, "Saudara, hari ini adalah hari pertama saya solat dalam setahun. Sepanjang hayat saya dulu saya tak tinggal pun, tetapi hari ini adalah kali pertama saya solat dalam setahun." Saya tanya, "Apa yang telah berlaku?" Dia berkata, "Kira-kira setahun yang lalu, hidup saya begitu sempurna. Semuanya berjalan mengikut rancangan. Saya hampir berusia 30 tahun. Saya pernah masuk college dan sekolah perubatan. Bekerja 2 pekerjaan part-time. Saya telah berkahwin pada masa itu. Saya jumpa seseorang wanita impian saya, cinta hidup saya. Dan kami mempunyai 2 bayi kecil yang cantik. Masa itu saya berada di kediaman sekolah perubatan saya, bekerja 16 jam sehari. Dan kami hidup di sebuah flat kecil, bukan di bahagian bandar yang sangat baik. Kami mempunyai satu kereta yang selalu rosak dan terus hancur setiap hari. Tahun demi tahun kami lalui, entah bagaimana kami bertahan. Saya hampir menjelang akhir kediaman perubatan saya. Dan saya mula mendapat tawaran dari klinik dan hospital dan doktor dan persatuan. Tawaran pekerjaan yang sangat menguntungkan, 6 angka, dan semuanya mula berjalan lancar. Saya tidak mempunyai satu tetapi banyak tawaran di atas meja saya. Lepas tu kami pergi mencari rumah yang elok, jadi kita boleh membeli rumah di kawasan kejiranan yang elok, sekolah yang bagus untuk anak-anak kita. Lepas tu kami pergi ke pengedar kereta dan kami tengok nak beli minivan dan kereta yang bagus. Semuanya berjalan dengan sangat lancar ketika itu. Lepas tu abang tu berkata, "Satu hari saya pulang sedikit lebih awal daripada yang dijadualkan. Saya masuk ke rumah saya. Saya mengucapkan Assalamualaikum dan tidak ada yang menjawab. Saya tengok pada masa dan biasanya time itu isteri saya akan tidurkan anak-anak pada waktu siang. Dan dia juga akan tidur dengan mereka bersama. Saya tidak mahu membangunkan mereka. Jadi saya pergi, saya mendapatkan makanan, saya duduk dengan buku-buku saya, melakukan kajian dan menjawab email. Selepas beberapa ketika saya mendengar anak-anak dari bilik. Yang bongsu menangis, yang sulung sedang bercakap-cakap. Saya dapat mendengarkannya. Saya sangat teruja, saya excited, jadi saya pergi ke bilik dan saya masuk. Dan anak-anak saya duduk di atas katil, di sebelah isteri saya. Mereka terjaga. Sementara yang bongsu menangis, yang sulung bercakap-cakap. Dan isteri saya sedang berbaring di situ, di antara anak-anak, tidak bergerak, masih tidak bertindak balas langsung. Ia kelihatan seperti ada yang tak kena. Sebagai doktor, saya cepat-cepat bertindak untuk memeriksanya dan dia telah mati. Seperti 1 jam yang lepas. Badannya berasa sejuk. Dia telah hilang begitu saja. Dia berkata, "Saudara, pada masa itu hidup saya hancur. Saya kehilangan cinta dalam hidup saya. Anak-anak saya kehilangan ibu mereka. Dan saya kehilangan kepercayaan iman saya." Dia berkata, 24 jam berikutnya sangat kabur. Jenazah, pengkebumian. Ia berlalu dengan sangat pantas, saya bahkan tidak menyedari apa yang sedang berlaku. Selepas 24 jam itu berakhir dan kami menguburkannya, saya lepas itu pergi ke dalam bilik saya dan saya mengurungkan diri di bilik saya. Dan saya tidak keluar dari bilik saya berhari-hari. Saya tidak dapat nak memeluk anak saya di tangan saya sendiri untuk beberapa hari. Ibu dan abang saya tolong menjaga anak saya. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Selepas beberapa hari, saya merangkak keluar dari tempat tidur. Saya berhubung semula dengan anak-anak saya. Saya cuba kembali bekerja. Fikirkan bagaimana saya boleh bekerja dan jaga anak-anak saya. Ibu dan abang saya banyak membantu saya. Perlahan tetapi pasti selama beberapa minggu dan bulan, saya dapat menyatukan kembali hidup saya. Saya kembali bekerja. Saya telah dapat mengatur jadual untuk anak-anak. Dan saya mula memikirkan tentang perkara-perkara yang harus dibuat. Tetapi ada satu perkara yang masih hilang. Satu perkara yang tidak dapat saya fikirkan. Iman saya telah hancur. Saya berhenti solat. Abang saya, dia terus memberitahu saya setiap hari, "Jomlah, kamu tu perlu solat." Tetapi saya terus menentang dan menolak. Pagi ini, hari ini tadi, dia muncul di rumah saya dan dia berkata, "Aku tidak akan terima lagi. Jom pergi solat dengan aku. Ibu akan menjaga anak-anak kau. Kau datang ke masjid dengan aku. Kamu akan membuat sujud. Kamu akan mengatakan Allahu Akbar dan luka di hati kamu akan jadi elok." Kemudian saya ikut dia. Saya datang ke Jumaah ini.
Saya dapat mendengar khutbah dan kamu pula menceritakan kisah Nabi SAW. Bagaimana dia kehilangan ibu kepada anak-anaknya. Bagaimana dia kehilangan cinta dalam hidupnya. Dan dia kehilangan bapa saudaranya. Lelaki yang telah membesarkannya dari zaman kanak-kanak hingga dewasa. Dan saya dapat menemui jawapan untuk soalan saya. Ia masuk akal semuanya. Cuba fikirkan perkara ini. Setelah melalui banyak tragedi, bagaimana Nabi SAW bangun pada keesokan harinya, pergi keluar dan berdakwah lebih hebat daripada apa yang dilakukan oleh beliau pada hari semalamnya. Mengetahui bahawa dia akan pulang ke rumah yang kosong. Mengetahui dia akan pulang dan mesti melihat wajah anak-anaknya dan lapkan air mata dari wajah mereka bahawa ibu mereka tidak akan kembali. Allah Subhanahu Wa Taala telah membawa beliau dalam perjalanan yang paling ajaib tidak pernah manusia lain pernah alami. Ia dipanggil perjalanan Al-Isra wal Mi'raj dan di sana Allah Subhanahu Wa Taala memberi hadiah dan kurniaan kepada Nabi SAW dan hadiah itu adalah solat 5 kali sehari dan Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu Nabi SAW kesukaran akan datang, kesukaran akan mengetuk pintu kamu, tragedi akan menimpa kamu, tetapi setiap kali kamu jatuh, berdiri kembali dan ucapkan Allahu Akbar. Dan dirikan solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tundukkan kepala di hadapan Allah dan letakkan wajah kamu di tanah dalam keadaan sujud di hadapan Allah. Solat akan menyembuhkan luka kamu. Ia akan menyelesaikan masalah kamu. Ia akan meredakan kesukaran kamu. Subhanallah.